Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Bayangkan Anda sedang duduk santai sambil minum kopi. Tiba-tiba Anda terdengar cerita panas pasal skandal perlombongan di Sabah. Bunyinya macam cerita lama kan? Tetapi percayalah, kali ini isunya lebih besar daripada sekadar seorang pemimpin negeri. Rafizi Ramli, bekas Menteri Ekonomi dan orang nomor 2 di dalam PKR, memberi amaran bahwa skandal ini tidak akan berhenti setakat Jeffrey Kitingan sahaja. Katanya lagi, kalau tidak dapat dibendung, tempiasnya boleh sampai ke Putrajaya. Nah, disinilah cerita ini menjadi semakin panas dan penuh dengan tanda tanya. Jeffrey Kitingan, timbalan Ketua Menteri 1 Sabah yang juga merupakan Presiden Parti Solidariti Tanah Air Koster Sabah, baru-baru ini dipanggil oleh SPRM untuk memberikan keterangan. 5 jam lamanya beliau berada di pejabat SPRM di Kota Kinabalu. Namun apabila keluar, beliau enggan berkongsi butiran dengan alasan ia di dalam siasatan. Tetapi sehari sebelumnya, seorang ahli perniagaan kontroversi, Albert Tay, mendedahkan satu lagi rekaman video yang dikaitkan dengan Jeffrey. Dalam video itu, Albert mendakwa beliau sendiri membayar 1,78 juta kepada Jeffrey berkaitan dengan pembatalan lesen cari gali mineral. Rekaman ini disiarkan oleh Malaysia kini dan terus mencetuskan gegaran politik Sabah. Jadi sekarang mari kita fikir bersama-sama. Kalau betul ada wang berjuta-juta bertukar tangan, rakyat pasti mentafsirnya sebagai rasuah. Tidak kiralah apa penjelasan politikus ataupun pihak berkuasa. Inilah yang Rafizi tekankan. Kata beliau, orang ramai tidak peduli sama ada ia sah dari segi undang-undang ataupun ada alasan teknikal yang lain. Apa yang mereka nampak selagi ada duit besar bergerak antara ahli politik dan ahli perniagaan, ia tetap nampak kotor. Dan Rafizi percaya kesannya hanya akan jelas pada pilihan raya akan datang apabila rakyat membuat keputusan di peti undi nanti. Rafizi juga mengakui yang beliau sudah lama risau tentang isu rasuah terutamanya sejak Pakatan Harapan kembali menjadi kerajaan. Kata beliau, satu daripada kekuatan PH berbanding parti lain adalah imej anti rasuah. Tetapi kini menurut beliau berdasarkan bacaan dan kajian, 1 daripada 3 rakyat Malaysia sudah mula merasakan rasuah adalah masalah besar sejak Anwar menjadi Perdana Menteri 2 tahun yang lalu. Bayangkan, 1 daripada 3, itu bukanlah angka yang kecil. Berbanding sebelum tahun 2022, keadaan kini lebih serius. Dan yang menariknya, Rafizi juga pernah bangkitkan kebimbangan tentang Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki dan juga Farhas Wafa Salvador Rizal Mubarak, bekas pembantu rapat Anwar Ibrahim. Katanya hubungan Anwar dengan Farhas boleh menjadi bom jangka, sama macam hubungan Najib dengan Jolo dulu. Kita tahu bagaimana skandal 1MDB dengan Jolo akhirnya menumbangkan kerajaan Barisan Nasional pada tahun 2018. Dan kalau sejarah itu berulang, inilah amaran yang Rafizi coba sampaikan. Untuk rekod, Farhas juga pernah dikaitkan dengan 2 dakwaan berprofil tinggi. Salah satunya berkaitan dengan lesen perlombongan cari gali yang kontroversi di Sabah. Jadi apabila nama Farhas timbul dalam konteks ini, ia menambahkan lagi bumbu kontroversi. Sebab orang ramai akan terus membuatkan perbandingan Najib dengan Jolo, Anwar dengan Farhas. Adakah ini sekadar persepsi ataupun realiti yang sedang menunggu masa untuk meletup? Sekarang mari kita masuk ke persoalan kontroversi. Jika skandal perlombongan di Sabah benar-benar melibatkan bukan sahaja Jeffrey, tetapi juga jaringan politik lebih luas termasuklah tokoh di Putrajaya, adakah ini bermakna kita sedang melihat permulaan kepada satu lagi skandal sebesar 1MDB? Rakyat mungkin tertanya, adakah kerajaan hari ini yang dibina atas slogan reformasi dan juga anti rasuah benar-benar kebal daripada godaan, kuasa dan juga wang? Ataupun kita sedang saksikan sejarah berulang dengan wajah-wajah yang baru? Soalan lain yang perlu kita fikirkan juga adalah bagaimana jika rakyat mulai hilang kepercayaan ataupun hilang keyakinan mereka kepada PH gara-gara isu ini.
Bukankah itu akan membuka jalan lebih luas untuk Perikatan Nasional ataupun parti-parti lain menunggang sentimen anti rasuah pada PRU yang akan datang? Dalam politik Malaysia, isu rasuah bukan sekadar tentang undang-undang, ia juga tentang persepsi. Dan apabila persepsi rakyat sudah terbentuk, ia sangat sukar untuk diperbetulkan. Lihat saja bagaimana UMNO tumbang pada tahun 2018 kerana 1MDB. Walaupun Najib cuba menafikan sampailah ke akhirnya. Di sini juga kita kena tanya, apakah peranan SPRM dalam semua ini? Adakah mereka benar-benar bebas ataupun sekadar alat politik? Apabila nama besar disebut, apabila video viral muncul, adakah SPRM berani untuk pergi sampai habis, termasuklah jika melibatkan tokoh di peringkat pusat? Ataupun kes ini akan menjadi macam banyak kes yang lain? Heboh sekejap, selepas itu tiba-tiba senyap. Nah, inilah sebabnya naratif Rafizi begitu menarik sekali. Beliau bukan sekadar bercakap soal Sabah ataupun Jeffrey, tetapi lebih kepada bagaimana skandal ini boleh menjadi ujian terbesar buat Anwar Ibrahim dan juga Kerajaan Perpaduan. Kalau gagal ditangani dengan telus, ia boleh menjadi killer blow yang menghantui Putrajaya nanti. Jadi persoalan yang saya ingin tinggalkan kepada anda semua, adakah skandal perlombongan Sabah ini sekadar isu negeri atau sebenarnya pintu masuk kepada satu lagi krisis nasional yang boleh goncang kerajaan pusat? Dan yang lebih besar, adakah rakyat Malaysia bersedia sekali lagi untuk melihat skandal rasuah menjatuhkan kerajaan seperti yang berlaku pada tahun 2018? Nah, jadi apa pendapat kamu semua? Adakah ini amaran awal yang perlu kita ambil serius ataupun sekadar permainan politik untuk menekan pihak tertentu? Dan di sini jugalah saya ingin mengakhiri dengan satu pengakhiran yang provokasi. Kalau betul sejarah akan berulang, adakah Anda rasa kali ini rakyat akan bertindak cepat ataupun kita akan tunggu sampai nasi jadi bubur sekali lagi? Jadi kawan-kawan, fikirkanlah. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Jangan lupa untuk tinggalkan komen Anda di ruangan komen di bawah kerana saya ingin tahu apa yang Anda fikir. Adakah Rafizi terlalu bimbang atau sebenarnya beliau nampak sesuatu yang orang lain cuba sembunyikan? Baiklah, kawan-kawan, kalau Anda rasa konten ini membuka mata Anda, tekan butang like, share video ini dengan rekan-rekan yang lain, dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini Currents VMY untuk lebih banyak pendedahan yang panas seperti ini. Kita jumpa lagi dalam episode yang seterusnya, di mana politik Malaysia sentiasa penuh dengan drama, skandal, dan persoalan yang belum lagi terjawab. Salam sejahtera semua, salam perjuangan dan salam reformasi. Kita jumpa lagi dalam konten yang seterusnya. Sekian saja. Terima kasih semua.